Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya Ayun Prasha dan rakan saya Nana Farida akan menerangkan subtopik komponen biosis dan abiosis dalam ekosistem. Komponen biosis. Komponen biosis dirangkumi semua organisma hidup dalam alam semula jadi iaitu tumbuhan, manusia dan haiwan. Komponen biosis dikelaskan kepada 3 bahagian pada rantai makanan iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Contoh bagi pengeluar ialah padi, manakala bagi pengguna ialah katak dan akhir sekali bagi pengurai ialah fungi. Seterusnya kita beralih kepada komponen abiosis. Komponen abiosis ialah faktor-faktor fizikal yang boleh mempengaruhi pertumbuhan dan taburan komuniti tumbuhan dan haiwan dalam sesuatu ekosistem. Terdapat 6 komponen abiosis yang saya dan rakan saya akan terangkan. Yang pertama ialah nilai pH, kedua suhu, ketiga keamatan cahaya, keempat topografi, kelima iklim mikro dan keenam kelembapan udara. Nilai pH. Nilai pH mempengaruhi pertumbuhan dan taburan organisma tanah dan akuatik. Kebanyakan organisma gemar pada keadaan pH neutral dan hampir neutral iaitu pH 6 atau 7. Sesetengah tumbuhan seperti nanas lebih suka tanah beresik iaitu pH kurang daripada 7. Pokok kelapa boleh tumbuh dengan baik dalam tanah yang beralkali iaitu pH kurang daripada 7. Tanah juga merupakan habitat bagi beratus-ratus juta cacing serta mikroorganisma seperti bakteria, kulit dan protozoa. Perubahan kecil nilai pH akan menjejaskan aktiviti organisma yang didiami dan dapat mengurangkan kesuburan tanah. Suhu persekitaran boleh mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan haiwan. Semua enzim sangat sensitif pada perubahan suhu. Jadi, kadar metabolisme akan menurun apabila terjadi perubahan suhu yang kecil. Kebanyakan organisma boleh hidup pada jumlah suhu antara 20 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Haiwan poikilotrema ialah haiwan yang berasa sejuk yang suhu badannya boleh mengikut suhu persekitaran akan menjadi tidak aktif apabila berada pada suhu luar julid 6 darjah Celsius hingga 43 darjah Celsius. Terdapat beberapa organisma boleh hidup pada suhu yang ekstrim. Contohnya, beruang kutub boleh hidup di habitat tundra dengan suhu negatif 14 darjah Celsius. Manakala rubah boleh hidup di gurun dengan suhu yang boleh mencecah 45 darjah Celsius. Seterusnya, topografi. Topografi ialah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi altitud, kecerunan dan aspek. Altitud. Semakin tinggi altitud, semakin rendah kelembapan relatif, tekanan atmosfera dan kandungan oksigen. Tumbuhan yang hidup pada altitud yang berbeza mempunyai jenis, saiz dan kepadatan yang berbeza. Sebagai contohnya, pokok pine yang hidup di altitud yang lebih tinggi bersaiz lebih kecil daripada pokok melati yang hidup di hutan hujan tropika. Kecerunan. Lereng bukit yang lebih curam mudah terhakis akibat pergerakan air deras. Lapisan tanah menjadi lebih nipis dan kering. Kawasan ini kurang ditemui pokok kecuali tumbuhan gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. Aspek merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Lereng ini mendapat taburan hujan yang lebih. Lereng yang menerima lebih cahaya matahari mempunyai tumbuhan yang lebih padat. Keamatan cahaya. Keamatan cahaya mempengaruhi taburan dan pertumbuhan tumbuhan serta haiwan. Bagi keamatan cahaya tinggi, ia sesuai untuk tumbuhan hijau yang menjalankan fotosintesis. Tumbuhan akuatik tumbuh berhampiran dengan permukaan air untuk mendapatkan cahaya matahari. Seterusnya, keamatan cahaya rendah. Sesuai untuk tumbuhan seperti lumut dan paku pakis yang hidup di lantai hutan. Burung dan kelawar hidup di bawah kanopi hutan. Akhir sekali, keamatan cahaya amat rendah. Sesuai untuk semua organisma tanah seperti cacing. Bakteria dan kulit yang hidup di dalam tanah menguraikan bahan organik. Iklim mikro.
Iklim mikro merujuk kepada keadaan iklim bagi satu kawasan kecil yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Iklim mikro mungkin berlaku di bawah batu atau di bawah rimbunan pokok besar dalam kanapi hutan. Iklim mikro bergantung kepada suhu, kelembapan keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air serta keupayaan tani menakung air di kawasan tersebut bagi mengekalkan kelembapan. Iklim mikro ini mempengaruhi bilangan dan taburan organisma. Air sekali kelembapan udara. Kelembapan udara iaitu kuantiti wap air dalam udara mempengaruhi taburan organisma di satu habitat. Lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi. Kelembapan udara yang rendah menyebabkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. Keadaan ini menyebabkan penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Transpirasi memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan bagi mengekalkan suhu optimum tindakan enzim. Sekian, terima kasih.